Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Dr. Rohaida binti E. Rahmat serta rekan-rekan sekalian yang saya kasih. Nama saya Sofia Liang Lohyun dari Tes 3 dan hari ini saya akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk analisis terhadap masalah penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi zaman sekarang. Oke, next slide. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia seperti yang telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi semata-mata, tetapi juga lambang identiti dan kedaulatan negara kita. Sejak dahulu lagi, bahasa Melayu telah memainkan peranan penting dalam menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia melalui sistem pendidikan, pentadbiran, dan urusan rasmi kerajaan. Ia turut menjadi wahana ilmu yang digunakan dalam penyelidikan, penerbitan buku, serta bidang akademik di pelbagai peringkat. Namun begitu, dalam era globalisasi, dan kemajuan teknologi maklumat pada hari ini, kedudukan bahasa Melayu semakin teruji. Pengaruh bahasa asing, terutamanya bahasa Inggris, semakin meluas sehingga menjejaskan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi utama. Fenomena seperti bahasa Roja, bahasa Rancu, dan penurunan tahap kesantuan dalam kalangan tentang fungsi dan peranan bahasa Melayu, kepentingan kesantunan berbahasa, sabar jap. Fenomena seperti bahasa rojak, bahasa rancu, dan penurunan tahap kesantunan dalam kalangan generasi muda ini semakin merisaukan. Oleh itu, pembentangan saya hari ini akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan bahasa Melayu, kepentingan kesantunan berbahasa, isu-isu semasa dalam masyarakat, serta cadangan dan penutup. Okay, next slide. Bahasa Melayu mempunyai pelbagai fungsi penting dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Pertama sekali, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan. Ia melambangkan identiti dan kedaulatan negara serta menjadi simbol perpaduan rakyat berbilang kaum. Sebagai contoh, lagu kebangsaan, undang-undang, dan dokumen rasmi kerajaan semuanya menggunakan bahasa Melayu. Namun kini, kita dapat melihat bahwa penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda semakin berkurangan. Hal ini menimbulkan kebimbangan karena ia boleh menjejaskan semangat kenegaraan dan rasa cinta terhadap bahasa sendiri. Selain itu, bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa rasmi negara dalam urusan pentadbiran, perundangan, dan sistem pendidikan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa utama. Semua surat menyurat kerajaan, perbincangan di parlimen, serta urusan rasmi dijalankan dalam bahasa ini. Walau bagaimanapun, antara isu yang wujud ialah masih terdapat pegawai kerajaan dan individu yang kurang fasih atau tidak yakin menggunakan bahasa Melayu dalam situasi rasmi. Hal ini boleh menjejaskan imej dan keberkesanan komunikasi dalam sektor awam. Seterusnya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perpaduan. Dalam konteks masyarakat, Majmuk Malaysia, bahasa ini menyatukan rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Di sekolah-sekolah kebangsaan contohnya, pelajar daripada pelbagai etnik dapat berkomunikasi dan bekerja sama menggunakan satu bahasa yang sama. Akan tetapi, cabaran yang timbul ialah penggunaan bahasa rojak dan campuran bahasa asing di media sosial yang semakin membimbangkan. Penggunaan bahasa sebegini boleh menyebabkan perpecahan budaya dan mengurangkan kefahaman antara kaum. Kemudian, bahasa Melayu turut memainkan peranan sebagai bahasa ilmu. Dalam dunia pendidikan, buku-buku teks bagi subjek seperti sejarah, geografi, dan sastra ditulis dalam bahasa Melayu. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan ilmu agar pelajar lebih mudah memahami isi pelajaran.
Namun begitu, cabaran utama yang kita menghadapi ialah kekurangan bahan ilmiah berkualiti dalam bahasa Melayu. Dalam bidang sains dan teknologi, bahasa Inggris masih mendominasi. Menjadi bahasa Melayu agak terpinggir. Justru penghasilan lebih banyak sumber ilmu dalam bahasa kebangsaan amat penting agar bahasa ini terus relevan dalam dunia pendidikan. Akhir sekali, bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi dalam bilik daerah. Ia menjadi medium utama untuk menyampaikan ilmu. Dalam kehidupan seharian pula, bahasa Melayu digunakan dalam komunikasi harian, siaran berita, iklan, dan juga di media sosial. Namun, kita dapat melihat semakin banyak kesilapan tata bahasa, penggunaan selanga, dan bahasa campuran yang menjejaskan keindahan bahasa itu sendiri. Oleh itu, kesadaran tentang kepentingan menggunakan bahasa Melayu dengan betul perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan muda. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesantunan bahasa. Kesantunan berbahasa bermaksud menggunakan bahasa yang sopan dan beradab sesuai dengan konteks sosial sesuatu situasi. Ia meliputi aspek pemilihan kata, nada suara, struktur ayat, serta cara menyampaikan message dengan penuh hormat dan tertib. Amalan kesantunan ini bukan saja menunjukkan kepribadian yang baik, tetapi juga membantu mengekalkan keharmonian dalam komunikasi harian. Kajian menunjukkan bahwa dalam situasi formal, pelajar dan masyarakat cenderung menggunakan sapaan seperti Puan, Cikgu, Tuan, atau Encik sebagai tanda hormat. Dalam perbualan tidak formal pula, sapaan seperti kau dan aku digunakan sesama rekan sebaya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap penggunaan bahasa yang sesuai masih wujud dalam kalangan masyarakat. Namun, di media sosial, kita sering lihat kesantunan ini semakin terhakis. Ada pengguna yang menulis komen dengan nada kasar, mengejek, dan menggunakan perkataan yang tidak sopan yang boleh mencemarkan image bahasa Melayu itu sendiri. Selain sapaan, nada dan intonasi juga memainkan peranan penting. Dalam suasana formal seperti kuliah atau mesyuarat, nada yang rendah dan terkawal menggambarkan rasa hormat. Sebaliknya, nada tinggi dan santai biasanya digunakan dalam suasana tidak rasmi. Dalam komunikasi rasmi, penggunaan ayat lengkap dan struktur tata bahasa yang betul amat digalakkan. Hal ini bukan saja mencerminkan kesantunan, tetapi juga menunjukkan tahap pendidikan dan kepribadian seseorang. Kesantunan juga dapat dilihat melalui strategi komunikasi seperti memberi pujian, menunjukkan empati, dan merendahkan diri. Semua ini adalah tanda bahwa penutur menghormati pendengar dan ingin mengekalkan suasana komunikasi yang harmoni. Oleh itu, penting bagi kita untuk terus mengamalkan kesantunan berbahasa sama ada dalam komunikasi, bersemuka mahupun dalam talian. Okay, next. Isu-isu. Isu-isu. Bagian ketiga ini saya akan menyentuh tentang beberapa isu yang sering dikaitkan dengan masalah penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat moden. Isu pertama ialah fenomena bahasa rojak dan bahasa rancu. Menurut perbincangan dalam rancangan Jendela Fikir oleh Dr. Samsudin Othman Dok dari Universiti Putra Malaysia, bahasa rancu merujuk kepada kekeliruan dalam penggunaan kata dan struktur ayat yang tidak mengikut tata bahasa. Manakala bahasa rojak ialah campuran bahasa Melayu dengan bahasa lain. Fenomena ini kini sangat ketara terutama dalam kalangan generasi muda yang sering berkomunikasi melalui media sosial. Mereka lebih mementingkan gaya cepat dan ringkas berbanding ketetapan bahasa. Isu kedua ialah sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan bahasa Inggris. Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim pernah menegaskan bahwa tidak ada sebab untuk rakyat Malaysia takut atau malu menggunakan bahasa kebangsaan sendiri.
Bahasa Inggris memang penting, tetapi bahasa Melayu juga perlu dihormati dan dipertahankan sebagai bahasa resmi negara. Malangnya, masih ada segelintir pihak, terutamanya golongan elit, yang lebih selesa berbahasa Inggris walaupun dalam acara resmi. Seterusnya ialah isu pencemaran bahasa melalui media sosial. Platform seperti Facebook, TikTok, dan X menyebabkan penggunaan bahasa rojak semakin meluas. Pengaruh selebriti, influencer, dan budaya populer turut mendorong masyarakat meniru gaya bahasa tidak formal yang kadang-kala menyalahi tata bahasa. Akibatnya, pelajar dan remaja kini semakin sukar membedakan antara bahasa rasmi dan bahasa santai. Selain itu, penguasaan bahasa kebangsaan yang masih lemah walaupun Malaysia sudah lebih 67 tahun, merdeka juga menjadi isu penting. Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka melaporkan bahwa masih ramai rakyat Malaysia yang tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik. Namun, kerajaan telah mengambil langkah positif dengan memperuntukkan RM50 juta dalam Belanjawan 2025 untuk memperkasakan program bahasa dan kesastraan. Isu terakhir ialah cabaran dalam pelaksanaan program Dwi Bahasa DLP. Program ini bertujuan meningkatkan penguasaan bahasa Inggris dengan mengajar subjek sains dan matematik dalam bahasa tersebut. Walaupun niatnya baik, program ini boleh menyebabkan bahasa Melayu semakin terpinggir. Sebagai bahasa ilmu, maka pelaksanaannya perlu seimbang agar pelajar dapat menguasai kedua-dua bahasa tanpa mengorbankan identiti kebangsaan. Kesimpulannya, bahasa Melayu merupakan warisan bangsa yang sangat berharga dan menjadi teras kepada identiti negara Malaysia. Walaupun bahasa Inggris dan bahasa asing lain penting dalam dunia globalisasi dan teknologi moden, bahasa Melayu tetap perlu diberikan keutamaan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu, dan bahasa perpaduan. Cabaran yang timbul seperti penggunaan bahasa rojak, sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan bahasa asing, serta kurangnya penguasaan tata bahasa tidak boleh dibiarkan berterusan. Semua pihak termasuk ibu bapa, guru, pelajar, dan pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa kebangsaan ini. Kita boleh memulakan usaha melalui pendidikan, kempen kesedaran, penggunaan bahasa Melayu secara konsisten dalam pengurusan rasmi dan media sosial, serta memperkukuhkan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai institusi penjaga bahasa. Dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, saya percaya bahasa Melayu akan terus hidup subur, dihargai oleh generasi akan datang, dan kekal menjadi lambang perpaduan rakyat Malaysia. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian semua.